Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin ya, masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, seperti biasa, marilah sama-sama kita menzahirkan, melafazkan, merasakan rasa berterima kasih telah menerima sehari lagi di dalam pentas sebuah kehidupan di gelanggang dunia orang Melayu. Baiklah, sidang pada pagi ni kan kita sambung akan babak proklamasi orang Melayu. Di dalam babak kedua ni kita akan melihat konsep pengajian. Bila kita sebut mengaji, ada ajian kat situ kan. Pengajian, iaitu pendidikan dan teras center of being kepada jati diri seorang Melayu. Orang Melayu ni kena ada self identity. Jadi bila kita nak proclaim orang Melayu kan, kita kena tengok lah kan, orang Melayu ni lagu mana. Dia ni umpama mentadak mentadu ke, lang dirimba ke, harimau Melaya ke, singa ke. Self identity, alignment. Jadi kalau kita bawa kereta tayar bersimpang siur takkan sampai. Kenapa diciptakan kereta sedemikian rupa? Supaya dia boleh berjalan, boleh diperjalankan untuk sampai kepada tujuan dia. Jadi kita ni umpama kereta, ketuhanan itu yang Maha Esa yang menunggang kita. Tak ada dia, tidak ada rahsia ketuhanan kita, barang yang mati. Kereta ni tak berjalan, dia kaku. Driver dah belah, driver dah tak ada kan. Ada driver yang driver kereta orang kan. Ada juga dalam kereta tu tuan dia sendiri driver. Kadang kereta tu ada 4 seater, kadang ada 6 seater, ada bas, ada kapal angkut barang, ada kapal terbang. Jadi Alhamdulillah kan, kalau kita baliklah kepada proklamasi orang Melayu, jati diri orang kita kan, diri yang di dalam tu, ajian dia, aji tu, aku jadi insan. Jadi kalau kita kata insan, insan I tadi menjadi istimewa, indah kan. Inilah dia, ini apa benda ini tadi. Ada juga pengomen saya yang kerap menulis perkataan ini dalam ruang komentar. Jadi kita berbalik pada pagi ni, orang Melayu dia ada teras jati diri, ada satu sistem pengenalan dan juga pendidikan yang bermula sejak lahirnya seorang cahaya mata. Dalam perut ibu lagi, seorang Melayu tu telah mendapat gerak, tari, ketiadaan la ilah tari gerak getaran semua. Di dalam jiwanya terasnya pakaian seorang hamba Allah di muka bumi, hamba sahaya Melayu yang duduk di bawah kekuasaan payungnya raja sekalian alam. Ni kosmologi orang kita ni besar. Janganlah kita pada pagi ni bangkit daripada tidur kita mengecilkan diri kita. Kita mengecilkan diri kita, kita dimomokkan umpama lembu tarik tali, kita dicap lembu Melayu. Kita bukan macam tu. Kita boleh kata lebih kasar, kita lembu ketuhanan, lebih mudah kan. Lebih mulia menjadi lembu ketuhanan yang bakal dikorbankan. Cerita pengorbanan kan, banyak cerita alam ketuhanan dan agama tadi. Jadi insya-Allah benda berat tapi benda mudah sebenarnya. Maka di dalam proklamasi orang Melayu perlulah dikembalikan, dinyatakan. Kita duduk kena pakat duduk lah. Kena pakat mengaku kezaliman yang kita laksanakan pada hari-hari. Kita lupa daratan, kita lupa tok nenek kita, kita lupa pakaian kita. Usai kemerdekaan yang dikatakan merdeka lagu mana tu, kita jadi apa pada hari ini? Kita jadi apa? Di mana pemegang ada istiadat orang kita? Di mana teras kasih sayang institusi Melayu? Dah tak ada. Kita pi rumah apa? Rumah ni celoteh sikit lah. Kita pi rumah lah istana senang. Kopi pun tak dapat, ayam nyok pun tak dapat, nasi lemak pun tak dapat, biskut Mary pun tak dapat. Telah terputus telah terputus kesinambungan Rahman Rahim kasih sayang. Terima kasih orang Melayu. Menerima jawatan dalam urusan orang Melayu, terima kasih. Saya telah menerima petabalan dan sebahagiannya itu.
Saya telah terima, aku janji aku jadi Perdana Menteri ke, aku jadi penghulu ke, aku jadi polis ke. Kita berterima kasih. Di dalam kita telah menerima kasih tadi, kita mengembalikan kasih sayang. Tapi itu tidak berlaku di akhir zaman, kerana ini adalah dunia akhir zaman. Sebab sistem jiwa telah lupa. Jadi kita berbaliklah pada pengajian Melayu. Orang Melayu mengaji zaman dulu nak jadi apa? Ajian untuk kebaik ke, sakti ke, hebat ke. Segala pengajian, ajian kan, ilmu. Nama ilmu kan, ilmu ada mu kat situ. Tu ilmu siapa? Untuk kamu. Ilmu dia dikembalikan kepada dia. Ini semua milik kamu ya Allah, milikmu ya Allah. Ilmu pun milik dia, untuk mengenal dia, menjalankan titah perintah amanah yang Maha Esa. Dunia ketuhanan orang Melayu ni amat cantik. Jadi barang yang dicantik buat apa kita keji? Kita bangkit lagi daripada tidur pada pagi ni, kita pun pegang telefon ke hulu ke hilir. Kereta kita ni siapa driver? Kemat rempit duk pakai kereta kita, kita duduk kat belakang, kita keluar daripada gelanggang jasad kita. Tu isu kena rasuk dan sebagainya. Ada kat kereta hantu, lori hantu. Jadi kenderaan, mengenderai. Siapakah mengenderai kita pada pagi ni? Akai, hawa nafsu, dunia, politik. Yang kaki politik perumpulan-perumpulan lah menyokong kepimpinan. Kepimpinan pula menyokong sasiah diri siapa, gerakan siapa, parti siapa, payung siapa, bendera siapa. Adakah mereka telah mengenal diri? Jadi itulah yang saya nyatakan dalam sidang video Isa Ruhullah. Wallace kata siapa dia orang Melayu ni? Orang Melayu ni insan. Kan? Kampung Melayu, negara Melayu dulu, dia tidak ada undang-undang. Mereka kata lagu tu mungkin sebab mereka tak faham konsep tauhid. Kan? Dia kata tak ada padri, semua sama, seia sekata. Mungkin dia jumpa kampung bunian kot. Kan? Zaman tu kampung bunian Zahir kot. Zaman ni bunian pun lari tak mau jumpa kita dah kan. Jadi bagi sidang hadirin pada pagi ni, di dalam kita kembali kepada orang Melayu dan pengajian dia, yang saya cerita dalam video saya ni, mendengar suara saya ini untuk apa? Kenapa saya berkongsi benda-benda ni untuk apa? Untuk bangsa saya, kaum saya, keluarga tuan-tuan sidang pendengar, kaum kerabat kita, kita ni bersaudara, cakap bahasa yang sama. Kalaulah kita mula memahami bahasa jiwa bangsa, maka orang Melayu kembali menjadi jiwa Melayu. Jiwa Melayu tu apa dia? Jiwa ketuhanan, jiwa insan. Setiap patah dan bilah-bilah perkataan, ngomong-ngomong kan, bicara, marah, orang Melayu hanyalah bayangan pada Yang Maha Esa. Dia ada Tuhan. Dia sentiasa melihat, mendengar, memerhati, menjiwai ketuhanan dia. Bukannya ketuhanannya tu dia jadi samsing, dia jadi raja, dia jadi pendekar, dia bermaharaja lela kan, mengamuk sana, mengamuk sini. Isu amuk pun saya dah kupas, tapi video tu dah dipadamkan. Alhamdulillah, saya akan sambung balik kemudian. Coba dan coba apa yang terzahir kekal di dalam sanubari mereka yang mendengar, insya-Allah kan. Jadi kita kembali mengajinya seorang Melayu, ajian tadi untuk aku jadi insan. Ajaran jadi insan. Insan apa? Insan mengenal kereta milik tuan dia, dibawa untuk urusan ketuanan dia, pemilik kereta dia. Walaupun kereta belakang kosong, saat lagi tuan dia boleh masuk kan. Kekosongan di dalam diri. Jadi bila kita dalam nak declare proklamasi orang Melayu, kalau teras center point tidak dikembalikan pada titik mula ketuhanan Yang Maha Esa, bagi saya tidak ada nilai. Kalau kita cerita orang Melayu lupa diri, tak faham Melayu tu apa dia, kita pegang amanah rahsia yang amat besar, kekal sampai pada hari ini, yang telah sempurna disempurnakan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Aku telah redha akan agama kamu. Aku dah beri nikmat kepada kamu. Nikmat ni tok nenek kita dah pakai, dah guna.
Tetapi percaturannya tetap berlaku. Bermulanya kegelapan meraja segenap pelosok muka bumi. Maka pagi-pagi ini kita bangkit dalam pengajian barat. Pengajian barat dia ajar jadi apa? USD hari ini jatuh. Bukan jatuh lah. Hari ini Amerika hari Senin. Duit USD ni akan semua convert jadi digital. Bank-bank dah mula bersama dengan satu gerakan baru. Duit kertas Amerika dah tak ada. Dah pelan-pelan akan phase out. Lepas tu terjadi blok-blok barat atas dasar untung, riba, kepentingan peribadi. Trading perniagaan sistem kapitalis menguntungkan diri sendiri. Tidak ada sahsiah diri, tidak ada kedamaian, tidak ada keadilan. Perumpulan-perumpulan nak cerita keadilan, kita lawan letak komunisme, sosialis, republika ke, diktator ke. Majlis atas majlis, majlis ketuhanan dia mana? Menampaknya wahai sidang pendengar, di akhir zaman semua dah lupa Tuhan. Dah lupa yang maha mencipta. Kan? Lupa diri. Mengakal. Akal. Akal ni salah dia takal. Takal ni ada nama yang mengaku Tuhan sama Anunnaki kan. Ni mengakal lah kan. Mengakal ni dia salah guna kuasa jasad dia. Dia pi bawa bukan untuk tujuan dia dizahirkan. Jadi insya-Allah kan, bila kita faham akan satu terah, nak mula jadi orang Melayu, kena faham Melayu tu apa kan. Jadi kalau kita gebanglah Melayu tu hanya tanjak, hanya silat, hanya ilmu batin, hanya bercakap dengan puteri, hanya mengaku darah raja, hanya mengaku jalur-jalur hebat, hanya cerita hakikat makrifat tinggi melangit, scanner sana, scanner sini, nampak jin, setan, mambang, ifrit, nampak masa depan, pi santau orang kan. Pi taji orang, pi tepuk orang boleh pengsan, pi tepuk orang boleh mati, pi santau orang minum terus mampus. Cawan depan saya pun dah pecah berapa kali, berapa ramai orang nak bunuh saya mati kan dulu. Sekarang ni dah tak ada dah santau-santau ni kan. Dulu mereka cuba santau macam-macam. Kita terkejut lah kan. Ajian yang disalah guna, tak jadi insan. Ajian mengaji jadi nak kata setan pun payah kan. Setan pun tak buat kerja. Itulah cerita dia yang berlaku di alam kita. Jadi saya minta maaf sidang hadirin. Saya minta ampun, mohon ampun kepada Yang Maha Esa. Kadang cara saya bercakap ni dia lari sana kejap, lari sini kejap kan. Cerita politik kejap, saat cerita sembang kari saat, lepas tu kita balik pada ketuhanan. Sebab konsep dia besar. Konsep yang telah lupus. Mana kerja dia berat. Kerja dia lagu mana? Saya nak pergi rumah tok lah, lama saya, arwah datuk lah. Dah semak samun dah ranap. Kita pun pergi lah kan. Pergi tebas rumput. Tengah-tengah tebas rumput tu jumpa kerih. Tok ni kerih, ada kerih ni. Dia jumpa parang. Ni parang terbang ni. Apa lagi ngongeng-ngongeng jumpa cincin. Cincin sakti ada delima ni. Ada batu, ada ranjau, ada perang, ada kisah sedih dan duka. Tapi kita beruntung wahai sidang hadirin. Kita amat beruntung. Tidak terkata di hati kan. Kadang saya menangis sendiri dan saya menangis. Kadang saya kata kesian kat bangsa aku, kesian kat anak-anak saya, kesian kat tanah air saya. Anugerah permata warisan orang Melayu yang amat tinggi di sisi Yang Maha Esa kan. Kita perkotak-katik kan. Kita jual nama Melayu, kita jual ilmu Melayu kan. Kita jual jurus lah, silat lah, kebatinan lah. Kita angkat diri kita sehingga kan kita ada Raja Bomo, ada Raja Nusantara, ada Ratu Nusantara, ada Ratu Laut Selatan. Kita ada penguasa, ada jin, ada penunggu. Ada orang dulu selingan lagi lah, saya nak pergi jerai. Dia kata Tok Fauzi nak pergi kena jumpa guru dia. Saya guru dia penjaga wilayah jerai. Oh, penjaga wilayah jerai. Benda-benda mistik. Saya kata sorry lah kan. Kalau betul ada penunggu gunung jerai kan. Kalau betul ada. Tak jadi balak kena tebang dia orang yang datang bagi rasuah, bakal ketah pergi bagi rasuah dekat penunggu kan.
Anak bangsa kena minta izin, kena ada istiadat, kena hormat. Penjaga buat apa? Tidur. Penjaga gebang kedai kopi, gebang alam gaib setinggi langit, naga semua dia pegang, jin semua dia pegang. Depan mata dia tak nampak. Dia bawa kereta daripada utara sampai selatan. Apa jadi dengan tanah air bangsa kamu? Ni perli sikit lah. Siapa makan cili terasa pedas. Ni dunia mistik. Orang kita kalut. Lepas tu kita duduk dengan majlis profesor, majlis ilmiah cendekiawan. Dia gebang lah ilmu dia. Sedangkan semuanya dikembalikan. Berbaliklah kepada Yang Maha Esa. Balik kepada Tuhan kita Allah SWT. Berbaliklah kepada kasih sayang. Kalau cerita kasih sayang ni, ingatlah kekasih Allah, iaitu Rasulullah SAW. Siapa boleh claim kekasih Allah? Siapa? Kita bangsa berterima kasih. Dah kasih datang, kita terima. Semudah itu. Bukan ikut raja pun. Kita gebang mereka, kita kaki ikut. Taklik kosong. Orang Melayu hebat, tuan-tuan. Orang Melayu sangat hebat. Tapi orang Melayu itu hebat sebab apa? Sebab tuan dia. Dicabut tuan dia, lupa tuan dia, kita jadi macam sekarang. Kita tidak dihormati, kita tidak digeruni, kita diperkotak-katik. Kenapa? Kita dah tak bertuan. Ketuanan Melayu dah lupa. Diri dah lupa. Nak pakai selempang merah, kebai, taklut. Merdeka kah kita? Last sekali British datang juga selesaikan kerja yang tak habis. Dah pakai selempang, ikat mati, simpul mati, habis kerja, baru cabut tengah-tengah jalan, pi legai, pi buat perjanjian baru, berhenti. Ni ada kata hangat-hangat tak ayam. Bukan saya nak gebang orang lama. Mereka berjuang, mereka berkorban. Ada sikit takdir telah berlaku kan. Itu file-file yang lama. Jadi kita balik. Di dalam kita melihat sebuah cerita pada pagi ni. Orang Melayu. Aku mengaji ekonomi, aku mengaji komputer, aku mengaji ni. Pandai serba-serbi, akhirnya hanya untuk hidup mewah, dapat duit. Tengah-tengah tu kita selitkan kerohanian dan kejiwaan, agama ke, diri ke, kebaikan. Tetapi keluarga Melayu telah retak. Keluarga besarnya Melayu telah tidak ada kesatuan. Tidak pergi pada yang satu. Tidak pergi kepada satu. Kesatuan. Dah kata pergi ke satu. Pergi ke Yang Maha Esa, itu bahasa orang kita. Bersatu itu bukannya bersatu atas pakaian dan juga luaran semata. Parti bersatu adalah. Tapi bersatu tak mana sendiri jawab lah. Ni kalau saya sebut parti, dia guna bahasa Melayu. Tapi dia faham tak bersatu tu apa? Satu tu benda. Ni dia mulut saya terlupa sikit lah. Satu susah ke cerita? Tak susah. Tapi adakah mereka dalam parti-parti yang melaungkan panji bersatu? Ini bukan saya pilih parti bersatu, minta maaf ni sebab nama bahasa orang kita. Dia nampak tak yang satu? Dia sedar diri tak yang satu tu apa dia? Dia pandang tak yang satu? Kalau 1,000 orang duduk mesyuarat, tenang pak, hayati ketuhanan, mengakulah kita ni lagu mana depan dia. Setiap 1,000 orang yang ada kat meja persidangan tu, semua tak boleh menipu diri. Jiwa tak menipu. Berapa hampir rasa kamu dengan Yang Maha Esa? Berapa hormat kamu pada Tuhan kita? Apa urusan kamu untuk projek ke, untuk nama ke, untuk jawatan ke, untuk ideologi ke, untuk prinsip-prinsip parti, atau untuk tuan parti, atau untuk dia semata? Tak kisahlah kita nak tubuhkan 1,000 parti pun, tetapi semuanya parti milik dia, hak dia, urusan dia, jiwa dia. Aman damai orang Melayu tau. Aman damai mesra, tidak bergaduh, kepimpinan tak rasuah, tak kong kali kong, dan bergerak di dalam kesatuan. Satu, nampak 1,000 orang yang apa tu? Esa tunggal semata. Jiwa ketuhanan, pasrah. Ada makam insan, ada makam pengamal ilmu gerak. Ada gerak ilahi, ada gerak hak. Hak siapa? Hak dia. Kita tidak lagi lemah, kita kuat. Kerana itu adalah jemaah dia, untuk dia, bukan untuk diri aku, hawa nafsu, kepala otak,
pemikiran yang ditanam oleh pihak orientalis yang menyesatkan kita daripada kehambaan kepada Yang Maha Esa. Beratlah lagu tu kan. Benda yang satu di tokok tambah jadi beribu, tapi tak balik pada satu. Tak balik pada kekosongan tadi yang semua ni adalah urusan dia. Bila diangkat urusan hawa nafsu, diangkat urusan duit, maka muncullah projek-projek dan kepentingan peribadi yang akhirnya tidak mementingkan yang satu, Yang Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka berantakanlah semua pemakai-pemakai, penjual dan penunggang agama atau bangsa. Daripada tak ada jiwa, pasti mereka akan tumbang dan hancur juga ditelan di bumi, tidak kekal abadi. Pecahlah, pecah, retak dan belah. Dan di sebalik tirai tadi, kita diajar apa dia? Kita dipertontonkan di manakah kesilapan mereka. Adakah ketika muda daripada buat ting-tong lagu tu, kaya raya ambil harta bangsa kita, curi harta tok nenek kita? Di usia senja, adakah mereka akan ini ada rahsia lah, adakah mereka akan mengembalikan semua kepada pemilik yang sebenarnya, hak yang satu, Yang Esa? Jadi kita tak tahu pengakhir kalam cerita saya ke, cerita tuan-tuan ke, cerita siapa-siapa pun sebenarnya dia buat kerja untuk apa. Pasti ada rahsia. Jadi kita melihat sebuah pengajian dan penceritaan titian sebuah kehidupan. Yang muda jadi remaja, remaja jadi separuh umur macam saya, dan akhirnya akan dijemput balik. Pada pagi ni, kalau kita dalam dunia kalut, fikir nak raya, fikir duit, fikir harta benda, kita terlupa pertalian dengan Yang Maha Esa. Ini hebatnya orang Melayu. Jadi kalau kita gagal sekali lagi kan? Ketika dunia sedang bergelut, kembali kepada ajian. Haji tadi. Ni orang pergi haji kan? Ada orang kata haji Marlboro. Kan? Tidak berubah. Pergilah berpuluh kali. Sebab jiwa tidak disentuh, jiwa tidak tersulam, jiwa tidak mahu mengenali yang satu. Yang satu yang bagaimana? Yang Ar-Rahman Ar-Rahim dia, Subhanahu wa ta'ala dia, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang mengutuskan kekasih dia. Kita ni bangsa berterima kasih. Orang yang pakai terima kasih, orang yang menerima kasih. Jadi Rasulullah datang, kekasih Allah datang, kita terima. Itulah mudahnya rangkapnya orang Melayu. Kena dari bahasa kita dah tahu dah. Bangsa berterima kasih, maka dia akan terima lah kekasih Allah kan. Dah sampai dah pun kekasih Allah. Tabligh, fatanah, amanah dia kan. Maka di akhir zaman ni lagi kalut. Pengaku-pengaku Imam Mahdi terlalu ramai. Puak-puak Imam Mahdi sendiri memporak-perandakan bangsa kita. Ajaran-ajaran yang melari daripada kesatuan dan teras kepada apa yang Rasulullah bawa telah bersimpang siur, bercambah ibarat cendawan tumbuh. Yang menjual nama Rasulullah, agama, Melayu, bangsa dan sebagainya bersepah. Anak-anak bangsa yang mencari, diuji dan dicoba. Sedangkan terasnya, payungnya rumah tangga Melayu itu ada. Kampung halaman aku. Seyas kata, sehati sejiwa, ia kan nak budu, wa ia kan nasta'in. Jadi nasiratul mustaqim. Jalan yang lurus telah ada. Jalan yang lurus, pengajian itu serba-serbi telah ada di dalam warisannya leluhur kita, orang Melayu. Jadi di dalam kita kembali kepada pengajian dan juga proklamasi atau nak isytihar Melayu tu lagu mana? Adakah nak menggunakan nama Melayu untuk kepentingan peribadi? Atau untuk kembali kepada teras dan jati diri yang asal muasal? Maka kita berbalik. Kita balik bab kita dan pengajian. Jadi ada aku, ada hamba, ada ambo, ada hamba saya, ada saya kan. Aku, saya, aku siapa? Pendekar, panglima, raja, hamba kan? Menjalankan tugas, tak ada keluh kesah. Kita masuk dalam kereta Ustaz. Dia masuk dalam kereta, siapa? Aku ni siapa? Dia bawa kereta ni, nak pergi mana hari ni
Kan? Nak pergi mancing ke, nak pergi Kedah ke, nak pergi Jerai ke, nak pergi Ledang ke. Pergi Ledang nak buat apa? Nak jumpa Puteri Gunung Ledang ke, kan? Nak jumpa Datuk Laksamana Hantuah ke, kan? Contoh. Pergi Jerai nak jumpa siapa? Nak jumpa Merung, nak jumpa Naga, nak jumpa Garuda, nak jumpa Tok Syekh. Jerai untuk apa? Semuanya ada hajat. Kan? Jadi positioning, self identity, jati diri dan juga SOP seorang Melayu. Kena ada, dan dah ada dah pun. Benda ni dah ada. Daripada bahasa, istilah kenal diri, galang ganti diri, pakaian diri, hakikat diri, bahasa bicara, bahasa asa, jiwa ketuhanan telah ada dalam bahasa Melayu. Itu bahasa. Yang tak reti bahasa, dia rewang. Dia dah rewang, maksud dia kan? Kita jumpa contoh. Ni biasa jadi pada orang mistik. Dah nama pun Melayu tu dia mistik kan. Kita pun berjalan tengah hutan, ramai orang lah. Jumpa macam-macam pengaku-pengaku di alam mimpi, pengaku-pengaku di alam nampak. Dia berjalan, kadang dia tidur, dia mimpi jumpa sekian-sekian sosok. Kadang benda dalam mimpi tu tak mengaku pun. Dia kata, dalam diri saya mengaku dia tu adalah tu. Dia itulah hantuah, dia itulah panglima, dia itulah wali kutub kan. Tapi adakah benar pengakuan tadi? Itu kata akuan. Pengakuan aku, ajian, pengajian. Siapakah aku yang mengaku-ngaku itu? Adakah aku hawa nafsu yang mengaku? Adakah aku yang penghasut? Adakah aku yang bercampur aduk dengan berbagai tabir diri dan jiwa dan juga urusan dunia yang menutup cerita keakuan tadi? Aku yang tunggal sejati. Aku yang bagaimana? Aku yang ada ar-Rahman ar-Rahim dia, aku yang ada kekasih aku yang ada utusan aku yang ada cerita aku yang ada kalam aku. Konsep keakuan, pengakuan. Jadi akuan. Ada proklamasi, ada akuan, ada akad. Jadi bagi mengakhiri sidang ringkas pengajian Melayu, dalam konsep mula mengajar orang Melayu ni apa dia? Jalannya sangat mudah sebenarnya. Melayu itu perlu kembali mengingati. Perlu ingat kembali siapa Tuan dia. Siapa yang berkuasa, siapa yang maha kuasa. Dan apakah nilai-nilai self identity, galang ganti. Galang ganti ni perwakilan. Kan? Atas siapakah tuan hamba, atas urusan apa tuan hamba kemari. Nampak? Kita duduk depan dia tercongok orang tua tu. Tuan hamba siapa? Dia tanya siapa tuan hang? Kalau kata Allah, urusan Allah lah hari ni. Raja urusan raja lah. Datang apa ni urusan Fauzi apa? Saya nak gebang cerita seadanya. Oh ni urusan seadanya. Jadi hari ni punya cerita jumpa dengan Tok selama sejam tepi sungai ni untuk urusan sembang channel seadanya. Itu dia urusan. Itulah tuan kamu hari ni kan. Itulah urusan dia pagi ni kan. Jadi bila kita meletakkan Allah dan juga kekasih Allah di kiri dan kanan, berjalan yang Melayu nak keluar rumah pun ada jampi serapah, tak pernah lupa dunia, tak pernah lupa ketuhanan. Tu ilmu Melayu lama. Bukan ilmu pun, itulah hakikat jati diri seorang Melayu. Hari ni aku keluar rumah, aku seru 4 malaikat, Allah di depan aku, Muhammad di depan aku, belakang aku siapa dia, aku ni bawa apa, aku ni dibawa oleh mereka, aku meletakkan mereka ke hadapan dalam urusan aku. Bukan hanya untuk kebai sakti, bukan untuk gunakan mereka ni ilmu ni untuk pertahanan diri semata-mata. Buatlah kerja menjalankan amanah Allah di muka bumi kan. Selaku pendekar ke, tapi selaku pendekar hanya jadi jagoan samsing, jaga night club, pegang kawasan, tapi tidak pernah menjalankan amanah selaku orang Melayu. Ini lagi parah. Pakai nama Melayu tapi tak faham konsep Melayu. Jadi saya pun dah cakap agak panjang ni. Agak panjang pun baru 29 minit kan. Ada orang peli. Tak cakap panjang-panjang lagi tak. Jadi kita berbalik. Jadi isu ni insyaAllah lah ke malam nanti saya akan sambung. Dalam lebih teratur sikit. Jadi kita kembali bertemu kembali nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.